Trump mendesak Iran buka semula Selat Hormuz atau Armai Maitel akan musnahkan loji Iran dalam 48 jam. Wartawan antarbangsa Trey Yingst melaporkan secara langsung dari Tel Aviv. Trey. Hai Peter, selamat pagi. Dengan operasi Epic Fury masuk minggu keempat, Presiden Trump beri amaran baharu kepada rejim Iran. Malam tadi, beliau menggunakan Truth Social untuk menyatakan, jika Iran tidak buka semula Selat Hormuz dalam 48 jam, Emegua akan menyerang dan musnahkan loji jana kuasa mereka. Bermula dengan yang terbesar. Terima kasih atas perhatian anda. Presiden bercakap tentang laluan kritikal ini yang lumpuh selepas ancaman Iran terhadap kapal dagang. Hari ini, saya bertanya kepada Perdana Menteri Israel Netanyahu tentang ucapan Presiden itu. Trump berkata jika Iran tidak buka Selat Hormuz dalam 48 jam, serangan ke atas rangkaian elektrik Iran akan dilakukan. Adakah anda akan terlibat dalam perkara ini? Dan apa yang sepatutnya berlaku seterusnya dalam kempen itu? Saya rasa Presiden Trump tahu dengan tepat apa yang dia lakukan. Dan apa sahaja yang kita lakukan, kita akan lakukan bersama-sama. Dan sejauh yang mungkin dengan penuh berhemah. Perdana Menteri turut menyebut ancaman peluru berpandu Iran. 2 peluru berpandu cuba menyerang pangkalan Diego Garcia di Lautan Hindi hujung minggu lalu. Ia terletak 300 km dari Iran dan menunjukkan Iran tidak telus mengenai peluru berpandu balistik jarak sederhana mereka. Perdana Menteri berkata Eropah terancam oleh program peluru berpandu Iran. Pasukan pertahanan Israel seperti dalam video hujung minggu menyerang gudang peluru berpandu balistik Iran. Mereka turut memusnahkan beberapa pelancar negara itu. Bekas Perdana Menteri Israel Naftali Bennett jelaskan ancaman peluru berpandu Iran. Adalah penting untuk Eropah sekarang sedar, faham bahawa Amerika Syarikat dan Israel dengan kepimpinan Presiden Trump sedang menghalang mimpi ngeri nuklear Iran di seluruh Eropah. Kami berjuang dalam peperangan ini untuk melindungi mereka, tetapi penipuan itu telah terbongkar. Iran mempunyai peluru berpandu yang boleh sampai ke Madrid, Berlin dan Paris. Kini, mereka sedar dan faham mereka diancam Iran. Di tempat kami menemu bual Bennett dan Netanyahu, lebih 100 orang cedera malam tadi akibat peluru berpandu balistik Iran meletup di kawasan perumahan. Laporan hebat seperti biasa, terima kasih Trey. Kini kita perkenalkan bekas komander USS Cole, Kirk Leopold Kirk. Dengan sisa angkatan tentara Iran, mereka telah melancarkan 2 peluru berpandu balistik jarak sederhana. Kami ada peta menunjukkan peluru berpandu balistik jarak sederhana. Iran telah tersasar. Mereka menyasarkan pangkalan Cipentua dan United Kingdom di Diego Garcia di Lautan Hindi. Namun, jika mereka sasarkan ke arah lain, IRBM boleh sampai ke Rusia, Rome, Munich, Paris, London, Berlin, Oslo, dan Moskow. Sejauh mana besarnya masalah ini? Ini masalah serius, Peter. Seperti dikatakan semua, tiada ancaman mendesak sebelum ini. Pertama sekali, ia membuktikan bahawa Iran telah berbohong sepanjang masa mengenai program peluru berpandu balistik mereka. Kedua, orang Eropah kini turut terancam langsung oleh Iran dengan perang darat terbesar antara Ukraine dan Rusia. Ia adalah satu ancaman yang sebenar. Kita hadapi Iran hari ini. Orang Eropah perlu faham bila Presiden Trump minta bantuan, ia bukan hanya untuk kita, tapi juga mereka. Juga tentang sekutu-sekutu. Jika Iran telah menunjukkan dalam beberapa minggu kebelakangan ini bahwa mereka sanggup melancarkan peluru berpandu ke atas rakan-rakan mereka di Teluk, apa yang akan menghalang mereka daripada coba menyerang Paris? Langsung tiada apa-apa. Dan disitulah terletaknya bahaya. Apabila kita terus melemahkan keupayaan Iran, sambil mengurangkan keupayaan mereka untuk menunjukkan kuasa di Selat Hormuz. Sekarang kita perlu memastikan serangan ke atas peluru berpandu balistik jarak sederhana itu kerana ia merupakan ancaman sebenar. Pada akhirnya, Eropah perlu bersatu dengan kita untuk menewaskan Iran, mempromosikan perubahan kerajaan, serta membenarkan rakyat menentukan masa depan mereka sendiri. Sungguh mengejutkan bahawa selepas 3 minggu operasi Epic Fury dengan letupan di seluruh Iran dan angkatan tenteranya dimusnahkan, mereka masih melancarkan peluru berpandu balistik jarak jauh yang mampu menyerang ibu kota Eropah.
Peter, Iran adalah sebuah negara yang besar dan mereka mempunyai tentera yang sangat berselera, sama seperti kita di negara kita. Dan hakikatnya ialah mereka masih mempunyai saki-baki yang berkemampuan. Mereka akan menggunakan keupayaan itu dan apabila rejim semakin merosot, apabila mereka sedar bahawa mereka benar-benar akan kehilangan kuasa, mereka akan bertindak balas dengan cara yang tidak dapat dijangka. Jika mereka mempunyai peluru berpandu jarak sederhana, apa yang menghalang mereka daripada memuatkannya? Sesuatu yang benar-benar boleh mengubah haluan perang di Eropah. Kenapa mereka akan melihat benua itu sebagai sekutu Amerika Syarikat dan akan bertindak balas dengan cara yang terdesak untuk cuba mengekalkan kuasa mereka? Komander dan ketua-ketua benci kejutan. Presiden Trump bercakap tentang kejutannya dengan Epic Fury. Anda menyebut Iran dan tindakannya selepas Epic Fury, termasuk serangan ke atas Qatar, Arab Saudi, Emiria Arab Bersatu, Bahrain, dan Kuwait. Tiada siapa yang menjangkakan perkara ini. Kami terkejut. Adakah Anda terkejut? Tiada siapa yang memberitahu Anda lebih awal bahwa itu akan menjadi tindakan balas mereka. Tiada siapa. Tidak, malah pakar terkemuka pun tidak sangka mereka berjaya. Terkejut dengan perkara itu? Kirk, sebenarnya saya tidak terkejut. Saya rasa pada akhirnya anda boleh bersedia sebanyak mana pun. Tetapi apabila konflik bermula, ia menjadi boleh dijangka. Sebagai tentera, anda cuba meramalkan reaksi musuh sebaik mungkin apabila berdepan dengannya. Namun mereka sentiasa akan cuba lakukan perkara di luar jangkaan anda. Latihan ketenteraan bertujuan bertindak balas terhadap situasi tidak dijangka, mencegah, melemahkan dan akhirnya menghapus keupayaan bertindak. Itulah yang dilakukan oleh setiausaha Hegseth dan Presiden dengan Iran. Jenderal-jenderal Iran barisan ketiga ini sedang mengancam dengan balasan mata ganti mata menggunakan kekuatan tentera Iran, kata kepada pegawai-pegawai ZESEC. Mesias May. Mulai sekarang berdasarkan apa yang kita tahu, taman, kawasan rekreasi, dan pelancongan di dunia tidak lagi selamat untuk Anda. Adakah Anda anggap ini ancaman sebenar, memandangkan rejim itu sudah lemah? Walaupun ancaman itu nampak kosong, anda tetap perlu ambil serius. Apa yang mereka tunjukkan, sekali lagi, ialah mereka langsung tidak menghormati undang-undang antarabangsa. Tatanan dunia berasaskan peraturan tidak pernah wujud bagi mereka. Mereka tidak kisah melanggar Konvensyen Geneva. Apa yang mereka akan lakukan adalah menyerang dengan apa jua cara yang mungkin. Mereka sanggup hukum mati pejuang 19 tahun hanya kerana sertai protes. Mereka sangat kejam. Mereka membunuh, tidak mempunyai sebarang kompas moral atau etika dan akan terus bertindak sedemikian. Sebab itu rejim ini perlu disingkirkan dan dimusnahkan. Kita sudah 47 tahun cuba berurusan dengan rejim ini seperti kata senator. Akhirnya Presiden Trump berani berkata cukup, sudah sampai hadnya. Ratusan rakyat Amerika terbunuh, ribuan cedera atau cacat. Kini masa untuk mempertanggungjawabkan rejim Iran atas perbuatannya, Kirk. Leopold, Anda telah melancarkan sebuah buku baru. Apakah tajuknya? Ia bukan lama, tetapi memberi tumpuan kepada serangan Al-Qaeda ke atas USS Cole. Ia menggambarkan dengan baik pasukan Wira yang saya miliki pada pagi 12 Oktober 2000. Terima kasih kerana hadir hari ini. Terima kasih.